Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah. Pada petang ini kita dapat menyambung kembali pembelajaran kita tentang tadabbur 22 surah lazim. Daripada 22 surah lazim ini, surah yang sedang kita bincangkan adalah surah At-Takatsur, yang mana petang ini adalah merupakan sambungan pada siri pertama yang telah kita lalui, iaitu pada 3 minggu yang lalu. Maknanya kita sudah melalui 3 Khamis. 2 Khamis yang terakhir, maknanya Khamis pada minggu lepas, Khamis pada minggu sebelum itu, kita tidak dapat menyambung pembelajaran kita tadabbur surah At-Takatsur yang terhenti di atas beberapa keperluan. Jadi pada petang ini, Khamis pada petang ini, alhamdulillah Allah memberikan kita ruang untuk kita sama-sama mengambil ilmu, mengambil peringatan, mengambil pengajaran daripada ayat-ayat yang Allah Ta'ala ceritakan dalam 8 ayat berkaitan dengan At-Takatsur. Pada siri yang pertama yang lalu, alhamdulillah kita telah membincangkan tentang tema ataupun tujuan surah At-Takatsur. Kemudian kita juga telah menyebutkan tentang apakah perkaitan antara surah At-Takatsur dengan suratul Al-Qari'ah. Dan alhamdulillah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai membincangkan ayat yang pertama sehinggalah ayat yang kedua. Maknanya kita telah selesai sehingga ayat yang kedua daripada 8 ayat. Ini bermakna kita masih lagi berbaki beberapa ayat yang insya-Allah pada petang ini kita akan tamatkan untuk surah At-Takatsur. Seterusnya kita akan terus pergi kepada pengajaran ayat yang boleh kita ambil pada surah At-Takatsur.
Kalau kita masih ingat ataupun kita mengulang kembali ayat yang pertama dan ayat yang kedua surah At-Takatsur adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ada manusia yang telah lalai daripada memikirkan tentang Allah, lalai dia memikirkan tentang akhiratnya disebabkan sikap yang suka memperbanyak-banyakkan dan sikap dalam berbangga-bangga. Sikap itu ianya berterusan sehinggalah kepada masuknya seseorang itu ke dalam kubur, ataupun sikap berbangga-bangga itu sehingga mereka pergi ke tanah kubur. Jadi ayat yang pertama Allah menyebutkan tentang celaan, ancaman Allah kepada orang yang telah dilalaikan dengan sikap memperbanyak-banyak dan bermegah-megah sehingga lupa kepada akhiratnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua Allah menyebut tentang tahap perbuatan at-takatsur itu. Tahap mempunyai sifat at-takatsur itu dijelaskan pada ayat yang kedua. Apa makna memperbanyakkan? Apa makna at-takatsur? Telah kita jelaskan pada siri yang pertama. Okey, kata para ulama, Allah Ta'ala tidak menyebutkan spesifik at-takatsur itu apa. Adakah harta? Adakah anak-anak? Adakah pangkat? Adakah pengikut? Adakah pengaruh? Maka Allah tidak menyebut secara spesifik, memberikan kepada kita petunjuk bahawasanya apa saja, apa perkara pun yang boleh menyebabkan kita lalai daripada mengingati akhirat, lalai kita memikirkan tentang akhirat, ia termasuk di dalam ayat yang pertama. Macam mana nak cegah? Macam mana nak suruh manusia yang ada perangai seperti ayat pertama, yang sikap mereka itu punya teruk sampaikan mereka pergi ke tanah kubur. Sampaikan mereka masuk ke dalam kubur. Kalau dah masuk dalam kubur, kalau dah mati, baru nak berhenti. Jadi apabila surah ini Allah Ta'ala turunkan dalam masa dia rahmat daripada surah ini, Allah Ta'ala nak mengingatkan manusia ketika itu, jangan berperangai, bersikap seperti ayat pertama dan ayat kedua. Macam mana nak cegah manusia yang ada sikap seperti itu? Macam mana nak suruh mereka stop, berhentilah. Kan? Macam mana nak buat? Macam mana nak bagi amaran? Ayat ketiga sampai ayat yang ke-8. Ayat ketiga sampai ayat yang ke-8 merupakan ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 6 ayat digunakan oleh Allah untuk untuk memberitahu kepada siapa-siapa yang mempunyai sikap ayat 1 dan 2 untuk bagi mereka berhenti. Kan? Cukuplah tu. Kan?
Macam mana nak bagi amaran kepada mereka? Maka ayat 3 sampai ayat 8 digunakan untuk memberi amaran, digunakan untuk menegur sikap ayat 1 sehingga ayat 2. Okey, dapatkan dulu peranan ayat 3 sampai ayat nombor 8. Okey, itu hubung kait fungsi ayat 3 sampai ayat 8 kepada ayat 1 dan ayat 2. Okey. Tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan baik ke? Atau bagaimana? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Takut diam je petang-petang ni. Okey. Kalau orang tanya, maksudnya kalau kita mendalami lagi, macam mana saya nak tahu Allah Ta'ala gunakan ayat tu untuk mencegah mereka daripada mereka bersikap seperti itu? Macam mana kita nak tahu? Jawapan dia, okay, ada pada ayat itulah. Memang pada ayat tu. Tapi lebih spesifik dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimah apa? Kalla, kalla, kalla. Okay. Dalam surah At-Takatsur, kita akan menemui diulang sebanyak 3 kali perkataan kalimah kalla. Tak cukup kalla yang pertama, Allah guna kalla yang kedua. Tak cukup yang kedua, Allah guna kepada kalla yang ketiga. Tak cukup kalla itu, Allah Ta'ala tunjukkan apa yang akan berlaku kepada mana-mana manusia yang tak nak berhenti daripada al-hakumut takatsur itu. Allah Ta'ala memberi ancaman dengan menjanjikan perkara yang akan berlaku nanti di hari akhirat. Okay. Jelas? Okey. Kenapa dengan kalla? Kenapa kalla digunakan untuk menegur, mencegah manusia yang bersikap pada ayat 1 dan 2? Kerana salah satu fungsi perkataan kalla adalah untuk dia panggil istilah dia untuk adatul rad'i wa zajr. Dia memang huruf kalla, kalimah kalla ni ingat ya. Kalimah kalla dia ada 4 fungsi dia. Ada 4 fungsi kalla. Okey, nak tahu 4 fungsi penggunaan kalimah kalla, sila rujuk semula pada nota surah Al-Alaq, ataupun boleh tengok balik rakaman pada tadabbur surah Al-Alaq. Kerana dalam nota tersebut telah kita nyatakan ada 4 fungsi penggunaan kalimah kalla. Salah satu daripadanya adalah untuk menegur dengan keras mana-mana perbuatan yang perlu diberhentikan. Jadi Allah gunakanlah. Jadi kalau kita baca pada Quran terjemahan kita, pada ayat yang ketiga dalam nota tu, kita lihat muka surat yang berikutnya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla sawfa ta'lamun. Okey, kalla sawfa ta'lamun. Okey, dekat ayat 3 kita jumpa kalla kali yang pertama.
Okey, semua sekali ada berapa kala dalam surah Takatsur? Ada 3. Jadi kala ini diterjemahkan sebagai apa? Jangan sekali-kali. Maksudnya jangan sekali-kali ataupun sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Jangan sekali-kali. Itu kala. Jangan sekali-kali nak tegur apa? Nak betulkan keadaan apa? Maknanya jangan buat. Maksudnya jangan buat. Berhentilah. Itu dia serut makna dia. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada perbuatan ayat 1 dan ayat 2. Maknanya perkataan kala ni maknanya jangan sekali-kali. Maknanya berhentilah. Kalau dah melakukan, berhentilah. Kalau belum buat lagi, belum jadi lagi, dah jangan buat. Jangan jadi macam alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kalau kita baca ayat tu, kalau kita faham lain cara kita, maksudnya ayat tu dia keras. Yang tegur ni bukan orang yang tegur. Yang tegur ni adalah Allah yang tegur. Kalau orang tegur kita, jangan buat. Kita pun okey. Kita pun takut nak buat. Tapi yang kata jangan buat ni, jangan ada sikap seperti itu adalah Allah. Sehingga diulang sebanyak 3 kali. Ini yang saya katakan tadi. Fungsi ayat 3 sampai ayat nombor 8 adalah untuk apa? Adalah untuk mencegah ataupun untuk memberhentikan perbuatan ayat 1 dan ayat nombor 2. Inilah Al-Quran. Kalau kita faham, Al-Quran ni dia sebagai petunjuk kepada kita. Bayangkan, kita sangat bertuah. Yang menegur kita adalah Allah. Kan? Allah tegur kita. Kan? Kalau Allah tegur kita janganlah. Tapi kalau Allah tegur kita, Allah bagi amaran kepada kita, kalau kita langgar, sudah pasti kesannya sangat buruk. Nak tahu kesan dia apa? Saat lagi kita akan jumpa pada ayat-ayat yang berikutnya. Jadi kita bertuah, ya, kita dapat nasihat dari Allah, kita dapat amaran dari Allah supaya kita jangan mempunyai sikap seperti ayat 1 dan ayat nombor 2. Okey. Kalau jika manusia ini, maksudnya Allah kata jangan sekali-kali buat. Maka kalau buat juga, kan? Ataupun jangan buat. Kalau buat jadi apa? Saufa ta'lamun. Kelak ataupun nanti, saufa ni nanti kamu akan mengetahui. Ta'lamun merujuk kepada yang kum tu. Alhaakum, mereka. Nanti kelak kamu tahulah. Itu ayat dia. Okey. Jadi Allah bagi amaran. Jangan sekali-kali ada sikap seperti itu. Nanti kamu tahulah. Tahu apa? Sudah pasti dikaitkan dengan balasan buruk bagi yang mempunyai sikap seperti itu. Tetapi yang menariknya, Allah Ta'ala tidak memberitahu secara spesifik apa kesan buruk dia. Soalan macam kita selalu kata, kau buat nanti kau tahulah dia punya kesan buruk dia. Tapi tak dijelaskan apa kesan buruk tu. Inilah yang Allah Ta'ala nak berbicara dengan kita. Allah bercakap dengan kita dalam Al-Quran. Baca surah At-Takatsur. Seronok kita dapat memahami, boleh berkata-kata kita dengan Allah Azza wa Jalla.
Okey, jadi kalau Allah kata tu, maksudnya kalau kita ambil maklum, kalau Allah tegur ni memang kita kena tinggal lah, kan? Kalau orang tegur mungkin kita kata, alah dia acah-acah je tu, kan? Mungkin orang acah-acah je tu, kau nak takut-takutkan aku kan? Itu kalau orang memberi teguran. Tapi ini Allah yang buat. Allah dia tak ada acah-acah. Allah dia tidak ada gurau-gurau dalam bab ini. Kalau Allah gunakan kala pada situ, nak menunjukkan pasti akan ada akibat buruk yang Allah akan berikan. Dia cuma Allah tak sebutlah akibat buruk tu di mana, bila, apa dia. Kita Allah letak dulu. Ini yang kita memerlukan kepada, kalau ayat seperti inilah yang kita memerlukan kepada tafsiran para ulama untuk mencari jawapan. Apa yang Tuhan kata nanti tahulah akibat dia tu apa? Apa dia? Ini kita memerlukan kepada tafsiran oleh para ulama tafsir. Okey. Tapi so far kat sini dia ada persamaan penggunaan dengan perkataan huruf sin. Sin kan? Sin. Dia boleh jadi kalla sata'lamun. Boleh juga. Kalla sawfa ta'lamun. Cuma bedanya, kalau Allah guna sawfa, dia punya jarak dia tu lama sikit. Lebih jauh daripada sa. Kalau Allah guna sata'lamun, nanti engkau akan tahu. Tapi sebab sa ni, maknanya dah tak lama dah. Dia punya jarak kesan buruk tu. Tapi kalau Allah guna saufa, merujuk kepada jarak yang lebih lama. Maknanya Allah tak bagi immediate kesan buruk tu, tapi dia ada tempoh masa dia. Nak tahu tempoh masa dia yang agak panjang, itu Allah guna saufa. Okey. Tapi kita fahamkan dulu apa peranan ayat nombor 3. Sebab itu dekat dalam ayat 3 ke atas tu, saya dah letakkan tajuknya adalah amaran pertama. Sebab guna kala, kita jumpa kali pertama. Okey. Jadi, apa fungsi kala kat situ? Dalam nota tu, saya telah nukilkan apakah yang dinyatakan oleh dua pengarang kitab tafsir Al-Jalalain. Mengatakan kala dekat sini tujuannya untuk apa? Larangan. Larangan tu maksudnya apa? Maksudnya berfungsi untuk apa? Jangan buat. Untuk mencegah. Okey, untuk berhentikan. Okey. Jelas untuk ayat yang ketiga? Okey, pelan-pelan kita belajar. Kalau sempat habis, kita habiskan. Yang paling penting kita faham. Tak perlu kita nak habiskan jugalah pada petang ni. Pelan-pelan. Supaya apabila kita faham, kita boleh ingat, kita boleh sampaikan balik pada orang lain. Supaya apabila kita faham, kita boleh gunakan ayat tu dalam bahasa seharian kita. Kalau kita nak larang orang buat sesuatu, kita boleh guna kata kalla sawfa ta'lamun. Boleh gunakan. Okey. Jadi kita pergi kepada ayat nombor 4. Nanti kita akan ulas apa kesan buruk pada ayat ketiga ni. Kita pergi dulu kepada ayat yang keempat. Okey, ayat yang keempat ni dalam nota tu saya dah letakkan amaran yang kedua. Okey, maknanya larangan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jumpa perkataan kalla buat kali yang kedua. Allah kata apa? Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma, sekali lagi diingatkan. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla, jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali bersikap apa? Kita tahu sikap apa kan? Ayat 1 dengan ayat 2.
Kenapa? Kerana sikap yang ada pada bermegah-megah, berbangga-bangga itu, engkau akan tahu nanti akibatnya. Okay, jadi kita jumpa dekat sini kala yang kali ke berapa? Kita jumpa kala buat kali yang kedua. Okay, maknanya ada berapa kali larangan kita dah jumpa? Kita dah jumpa 2 kali. Okay, kita jumpa jangan sekali-kali buat kali yang kedua. Okey. Dah faham? Okey, tapi ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak terangkan kepada kita dengan penggunaan perkataan summa. Summa. Ini summa. Okey. Tuan-tuan tahu tak? Apakah fungsi summa di sini? Biasa kita jumpa kemudian kan? Okey, apa makna summa dengan apa fungsi summa di sini? Okey. Siapa yang ada Quran terjemahan, dia tengok, dia terjemah summa dekat sini apa? Siapa ada Quran terjemahan boleh kongsikan. Summa di sini diterjemah sebagai apa ni? Sekali lagi, Ustaz. Sekali lagi. Ya, sama. Sekali lagi. Okey. Ada tak yang lain? Ada tak yang lain daripada sekali lagi? Summa. Dia beza sama ya, ni summa. Ataupun dia boleh jadi macam dan juga. Dan jangan. Okey, tapi kenapa kita macam dan? Okay, macam ni. Okey, summa ni. Okey. Dari sudut penggunaan dia dalam Quran, dia termasuk di dalam huruf ataf. Huruf ataf. Apa tu huruf ataf? Ataf ejaan dia ni. Ain, Tofa, ataf. Apa maksud ataf? Ataf ni dia panggil kata hubung. Kata hubung. Summa, ingat, fungsi dia adalah huruf ataf ataupun dalam bahasa kita mudah, summa digunakan untuk kata hubung. Kata hubung. Okey. Jelas kata hubung. Okey, tulis kat situ. Kata hubung. Dia ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kenapa Allah guna summa. Dia ada tu maklumat dekat situ. Kalau kita tak perhalusi dia, kita akan tertinggal satu benda yang penting. Okey, kata hubung. Summa ni juga apabila dia guna kata hubung nak menunjuk kepada tertib. Menunjuk kepada susunan lah. Nak merujuk kepada susunan. Maksudnya next, macam tu. Dia macam summa ni dia termasuk dalam perkataan, dalam apa lagi akan berlaku tu, dia guna summa. Kalau tadi kan soalan macam kesan buruk tu kita baru jumpa nombor 1 kan. Jangan sekali-kali nanti kalian semua tahulah. Tapi apabila Allah guna summa dekat sini, dia seperti mengatakan apa lagi yang nak berlaku, maksudnya apa lagi kesan buruk dia. Jadi dekat sini dia guna summa. Al-Quran saya kemudian, Ustaz. Ya, kemudian tu yang kita faham bahasa Melayu kita apa? Yang kita faham besok. Dia macam next lah. Okey. Dia dekat summa next ni, dia ada dekat situlah para ulama mereka bincangkan. Adakah amaran, larangan pada ayat 3 tu dengan ayat 4 tu
adalah larangan ataupun kesan buruk yang sama. Kat situ dia, huruf thumma tu dia memberikan bantuan kepada kita nak cari. Maksudnya ayat 3 tu kata, kalau tak berubah juga, kalau nak buat juga, nanti kamu tahulah kesan buruk dia. Lepas tu ulang sekali lagi, kalla sawfa ta'lamun. Kan? Adakah akibat buruk, balasan buruk pada ayat 4 dia sama macam ayat 3? Maka kata para ulama melihat kepada penggunaan summa dekat sini. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan-puan? Faham sebab nanti kita akan jumpa 2 kali perkataan summa dalam surah At-Takatsur. Last kali bila kita akan jumpa perkataan summa sekali lagi. Ini summa yang pertama lah. Ayat 7. Ayat 7 Ayat 7. Ayat nombor 7 ke ayat nombor 8? Ayat 7 Oh, bukan. Ada 3 kali summa. Maafkan 2. saya. Ada 3 kali 8. summa. 7 dan 8 Ustaz. 7 dan 8. Okey. Sekarang ni fahamkan dulu. Summa fungsinya untuk menghubungkan peristiwa perkara yang sebelum tu. Dalam masa yang sama, summa digunakan adalah untuk, kejap saya tengok dia punya istilah dia dalam terms dalam istilah Al-Quran digunakan istilah seperti at-tartibu ma'at-tarakhi. Dia merujuk kepada next lah. Maksudnya summa, maksudnya sebelum summa tu ada benda yang berlaku dulu. Macam maksud seolah-olah ayat 3 berlaku dulu baru ayat 4 berlaku. Maksudnya kesan buruk ayat 3 tu adalah berlaku dulu, lepas tu ayat yang keempat dia berlaku kemudian. Adakah itu yang isunya, adakah kesan buruk tu yang sama berlaku 2 kali ataupun macam mana? Nanti kita akan bincangkan. Okey, jadi dekat sini summa ada berapa kali? Ada 3. Penting sangat tahu perkataan summa ni sebab dia berbentuk susunan. Allah Ta'ala, Allah yang susun. Apabila Allah susun, dia susunanlah, tapi isunya adalah apa maklumat dalam ayat tu secara spesifik itu. Ayat itu yang kita akan melihat apa ulasan di kalangan para ulama tafsir. Okey, dah jelas? Sebab summa ni dia penting. Dekat ayat yang terakhir nanti kat sini, nanti waktu kita baca dekat ayat dia waktu kita baca ayat 7, kita tengok ayat nombor 7, kita akan jumpa summa kali kedua. Lepas tu dekat ayat 8 kita akan jumpa summa kali ketiga. Dekat sini yang memerlukan kepada penelitian. Seolah-olahnya macam ayat 4 berlaku dulu, peristiwa tu berlaku dulu, lepas tu ayat 7 berlaku selepas peristiwa ayat 4, lepas tu ayat 8 peristiwa tu berlaku selepas ayat 7. Faham tak? Ada panggil next, summa. Cuma dia mengambil beza summa ni dengan summa ni dia bentuk susunan, peristiwa tu akan berlaku. Okey, lepas tu berlaku apa lagi? Lepas tu berlaku apa lagi? Bertimpa-timpa lah Ustaz. Dia bertimpa-timpa. Cuma bertimpa-timpa tu adakah benda sama? Contohnya kita jatuh, lepas tu jatuh lagi. Adakah itu yang Allah maksud? Itu jadi perbahasan tu. Tapi kita fahamlah, lepas satu kesan buruk, berlaku lagi satu kesan buruk yang lain. Lepas tu berlaku pula satu kesan buruk yang lain. Tetapi tempoh berlaku kesan buruk yang pertama, kesan buruk yang kedua, kesan buruk yang ketiga tu dia mengambil tempoh yang agak panjang sikit. Sebab Allah guna summa. Sebab tu penting sangat memperhalusi kalimah by kalimah.
Sebab kalau kita baca terjemahan, kita tak nampak dia macam benda tu dia tersusun tu maksudnya kesan buruk kalau maksudnya apa balasan yang Allah nak bagi tu, kita tak nampak dia bentuk susunan. Lepas tu susunan tu dia ada tempoh. Lepas dah berlaku kesan buruk kali pertama, ambil masa sikit, kena pula yang kali kedua. Lepas tu ambil masa lagi panjang, kena pula kepada kesan yang ketiga. Itu penggunaan summa. Jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Setakat ni boleh faham? Boleh Ustaz, insyaAllah. Ada siapa-siapa yang enggak faham? Dalam tadabbur, kita memang kena perhalusi seperti ini. Sebab tu dia berbeza dengan kita belajar tafsir. Kalau kita belajar tafsir, kita dapat makna cukup lah. Dapat makna tu maksud dia, ayat 4 Allah bagi tahu, jangan Allah bagi tahu buat kali kedua. Siapa yang ada sikap seperti itu, dia dapat amaran yang kedua. Allah bagi amaran kedua. Itu tafsiran. Itu beza tafsir dengan tadabbur. Tapi bila dia masuk kepada tadabbur, dia akan melihat sudut pandang macam dia akan tengok yang tersurat, dia akan tengok yang tersirat, dia akan tengok kalimah baik kalimah, dia akan tengok susunan ayat. Beza. Secara tak langsung tuan dapat bezakan ya antara ilmu, antara cara tafsir dengan cara tadabbur. Sebab ramai orang confuse antara tafsir dengan tadabbur. Tapi kalau tafsir, kita cukup dapatkan apa makna ayat 4 ni. Dia lapisan dia sampai situ je. Okay, kita tahu ayat 4 ni Allah Ta'ala bagi tahu buat kali kedua. Amaran kali kedua. Supaya kita tidak sekali-kali bersikap alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tapi kalau tadabbur tak. Kalau tadabbur, dia lebih kepada nak melihatlah tu surat dia apa, tersirat dia apa, susunan tadi, ada berapa summa yang kedua ni, summa pertama ni apa, summa kedua ni apa, summa ketiga ni apa. Dia bahas pula summa ni apa. Okey. Jelas dekat situ, dapat ya? Tulis. Summa tu dia adalah huruf ataf ataupun huruf yang digunakan untuk kata hubung. Yang kedua, ia menunjukkan kepada susunan. Okey, susunan yang mengambil waktu yang panjang. Panjang tu kita jangan faham panjang, spesifik panjang. Maksudnya dia ambil masa tempoh lama sikit lah. Macam istilah kita sudah jatuh ditimpa tangga. Dia timpa tangga tu sebab apa? Tangga jatuh kat kita ya. Dah lah jatuh, lepas tu tangga pula jatuh kat kita. Ya, betul ke macam tu? Tapi itu berlaku on the spot kan. Lepas jatuh, pun tangga jatuh. Itu bukan summa lah. Itu dia panggil fa. Huruf fa. Jelas kan? Faham tak? Okey. Dah jelas maklumat tu, sangat menarik dalam surah Takatsur ni. Dia ayat surah Takatsur ni surah yang ayat dia berbentuk ancaman. Tapi kalau makmum jemaah faham kalau makmum yang masuk kelas tadabbur juga dia faham. Seronok kalau kita baca jadi imam baca At-Takatsur, orang kat belakang faham. Isu kita imam tu je yang syok dia seorang-seorang lah. Dia baca dia dia baca sambil dia tadabbur, dia faham. Tapi orang kat belakang tu dia baca. Tapi kalau dia faham tu, ayat ni keras ayat ni Allah tegur kita ni. Okey. Dah dapat maklumat tu, penting sangat maklumat tu. Sebab tu nanti waktu ayat 8 tu saya sangat memerlukan maklumat macam ayat 4 ni. Okey, dah faham semua tadi kan? Okey. Tuan-tuan tolong salin boleh. Sebab saya memang tak sempat nak buat dalam bentuk PowerPoint. Minta maaf banyak-banyak. Nota ni, penerangan dalam online ni macam ni, sepatutnya saya kena buat dalam bentuk diagram. Dia kena buat flow, tunjuk gambar rajak. Itu sangat membantu. Tapi nak buat benda tu, saya belum dapat mengurus waktu dengan baik lagi. Okey, tak apa. Saya minta tuan-tuan nak tahu tak huruf apa lagi yang digunakan sebagai huruf ataf? Ada belajar tak?
Ada belajar tak tentang kata hubung yang Allah gunakan dalam Quran ataupun huruf ataf? Pernah tak? Siapa pernah belajar untuk memahami tadabbur? Tak ada. Ada Ustaz. Belum Ustaz. Contoh Waw, dia apa? sum, Okey. au dan fa. Okey, kejap huruf waw. Waw Wa. Wa. Wa maksud apa? Dan. Dan. Okey, betul. Salah satunya wa. Selain tu apa lagi? Sum kemudian Okey, summa kita belajar tadi. suma. Suma. Okey. Atau, atau. Kejap. Okey, summa. Kita ambil satu lagi huruf fa, betul? Kita ambil dulu fa. Al-fa. Fa. Fa ni maksud dia apa? Maka atau lalu. Maka, kemudian atau lalulah. Maka atau lalu. Dapatkan maklumat ni. Okey, lalu. Okey, maklumat huruf fa ni kita telah terang dekat surah Al-Adiyat. Kita dah baca surah Al-Adiyat. Banyak kita jumpa. Fal-mughira fa-athar. Fa. Itu dia panggil. Maka. Kalau dekat surah Takasur pula, thumma. Tapi sama fungsi dia untuk kata hubung. Cuma ada beza. Kalau Allah guna fa, ada beza dengan thumma. Beza kat mana? Beza pada tempoh masa. Faham tak beza tempoh masa? Kalau fa ni, immediately, dia akan berlaku cepat. Lepas tu kita jumpa banyak dalam Quran, lepas doa je, Tuhan fastajaba. Itu maknanya cepat-cepat lepas dia doa, Allah kabulkan. Macam tu. Tapi kalau Allah guna thumma, dia tak immediate. Itu kena dapat dia punya, itu maklumat yang sangat penting dalam tadabbur tu. Jadi maksudnya amaran tu dia berlaku tempoh dia. Kalau maknanya kalau kita faham summa tu, maknanya ayat nombor 3 amaran 1 nak pergi kepada amaran 2 tu, benda yang Allah ancam tu dia ambil masa. Okey, dah faham summa. Okey, kemudian kalau nak faham fa ni berlaku dengan laju, itu kena study surah Adiyat tu. Ingat tak, kan kuda tu berlari kan? Kuda tu, kita kata kuda yang dia berlari dengan laju. Lepas tu falmuriyati qadha falmughira. Maksudnya waktu kuda tu berlari dengan laju, keluar tapak kaki dia, maksudnya keluar api dari bawah kaki dia. Benda tu dia berlaku waktu dia berlari dengan laju tu. Itu Allah Taala cerita. Fa dekat situ. Kan? Penting sangat pada belajar huruf ataf ni. Okey, lepas tu apa lagi tadi puan? Atau aw betul ke aw? Aw tadi betul. Maksudnya atau lah, ataupun dia panggil huruf ataf. Lagi, siapa tahu lagi? Apa lagi digunakan untuk kata hubung? Kata hubung. Ada dekat ayat nombor 2 tu, surah At-Takatsur tu. Cik sebut. Apa dia? Cik sebut. Hatta. Ya, hatta zurtumul maqabir. Ni kata hubung lah. Dia hubung. Sehingga-hingga. Okay. Lagi. Yang kita tulis ni adalah kata hubung. Okey. Lagi apa? Lagi macam am pun boleh jadi atau juga. Atau saya ada orang hadiahkan saya pen tulis, cuma saya tak sempat nak guna lagi. Nak tulis ni senang. Okey, lepas tu bal bahkan. Dekat situ. Okey, lepas tu lakin, tetapi.
Itu pun dia panggil huruf ataf. Lakin. Lakin tetapi. Itu pun dia panggil huruf ataf. Cik tulis. Jadi saya nak padam dah. Lepas tu satu lagi apa tau? La. La pun kita jangan faham la ni untuk bentuk jangan. La ni lagi banyak kegunaan dia dalam Quran. Salah satunya tidak. Tidak ni pun sebenarnya dia bermaksud kata hubung. Digunakan dalam juga huruf ataf. So semua sekali ada berapa? Ada 9. Ya, ada 9. Kata hubung. Kadang-kadang Allah guna huruf wa dan fa, maka ataupun lalu. Kadang-kadang summa, kemudian. Cuma beza fa dengan summa ni dari sudut tempoh benda tu dia berlaku. Dia susunan, dia maksud next, tapi fa ni dia ambil masa cepat. Kalau summa dia ambil masa sikit panjang. Okey, ataupun au. Dia adalah huruf ataf. Hatta, hingga pun dia panggil huruf ataf. Apa tu huruf ataf? Kata hubung. Bal, bahkan. Lakin. Ataupun la. Soalan 9. Okey. Dah jelas? Jadi kita sambil-sambil kita belajar tadabbur petang ni, kita belajarlah juga ya alat-alat untuk tadabbur, memahami penggunaan dia. Okey, jadi kita dah faham summa ni. Ini summa kali berapa ni? Kita baru jumpa summa ni kali per Sama. maknanya summa ni dia menghubungkan dengan ayat 3. Okey. Jadi apa amaran dalam ayat 4 ni dengan amaran pada ayat 3? Maksud dia, apa kesan buruk, apa balasan buruk Allah Ta'ala akan kenakan bagi siapa-siapa yang masih lagi nak bermegah-megah, berbangga-bangga sampai lupa pada Allah. Okey, apa beza dia? Okay, kita tengok dulu dalam kotak ni. Okay, cuma tu saya minta tuan salin sikit lagi ya dalam kotak. Okay, begini. Ya. Menurut tafsir Al-Jalalain, okay, ayat berapa ni? Ayat huraian tafsir Jalalain ni dia ulas tentang ayat nombor 3. Kelak kamu akan mengetahui. Okay, ni ayat nombor 3. Okay, cuba tengok apa kata dalam tafsir Jalalain. Ayat ketiga. Ini untuk huraian ulasan. Ingat ya, kita orang awam, kita yang tak pakar, yang tak pandai tentang ilmu tafsir, kita kena rujuk apa ulama tafsir kata. Sebab tu dalam nota selalu saya sebutkan apa nama kitab tafsir tu, pengarang dia siapa. Nak menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sampaikan satu maklumat ni, nak terangkan ayat Quran tu, kita tak ada kelayakan pun sebenarnya. Tetapi sebab kita ada rujukan dan kita mempelajari cara menyaring rujukan, maka boleh membantu sedikit sebanyak. Jadi dalam tafsir Al-Jalalain kata, ayat nombor 3 tu sebenarnya, ya Allah kata, kalla saufa ta'lamun tadi, dia kata, yakni mengetahui kesan buruknya akibat berbangga-bangga pada saat nazak. Dan seterusnya dalam kubur. Faham tak maksud dia? Okey. Tuan-tuan kena buat satu lagi kotak kat bawah ni. Okey, buat satu lagi kotak. Letak kat sini pendapat 3.
Pendapat ketiga. Minta maaf tuan-tuan, saya tulis agak lambat sikit pasal saya tangan kiri tulis. Tadi saya pegang mouse ni tangan kanan. Jadi saya lambat sikit. Okey, ni pendapat tiga. Okey, macam mana nak masukkan? Tuan-tuan biasa, kalau tuan-tuan, saya tak tahulah kaedah tuan-tuan buat nota macam mana, tapi kalau saya lah, saya tak kata saya betul. Okey, setakat yang saya tahu, kalau kita nak tahu membezakan ada perbandingan, perbezaan, kita boleh guna table lah. Ni dia panggil table lah. Dia panggil kotak seperti ini. Okey, jadi kalau kita baca dekat tafsir Jalalain, saja saya kosongkan sebab saya nak tuan-tuan pelajari macam mana kita nak dapatkan maklumat apa sebenarnya kesan buruk ayat 3, ayat 4 tadi. Jadi saya bawa contoh. Dalam tafsir Al-Jalalain. Okey. Dia mengatakan ayat 3 ni, ni jawapan dia. Ayat 3 tu kesan buruk yang mereka akan tahu ketika mereka nazak. Ketika nak matilah. Ni memang ada hadis pun. Yang roh tu akan dipukul, dihina. Ni ketika nazak. Ayat 3. Maksudnya ayat 3 tu kalau kata kalla sawfa ta'lamun, jangan sekali-kali nanti kamu akan mengetahui kesan buruknya ketika kamu nak mati, ketika nazak. Dan jalan kata dan seterusnya maknanya ayat 4. Ayat 4. Saya tengok. Okey, ayat 4. Maksud dia apa kesan buruk tu? Dalam kubur. Dalam kubur. Maknanya azab kubur. Azab kubur lah mudah. Dalam kubur tu maksudnya azab kubur. Kita tulislah. Kita padam kat sini. Ya. Kita letak dia azab kubur. Faham tak? Faham tak yang pendapat ketiga ni? Saya saja letak ketiga. Saya ambil dekat sini. Kita baca tafsiran kan? Tafsiran, kita letaklah nazak kat sini. Sebab ada ayat 3. Okey. Ayat 4 adalah dalam kubur. Dalam kubur tu maknanya azab kubur. Okey. Ada perbezaan tak masa antara ketika nak mati dengan dalam kubur? Dua situasi berbeza tak? Berbeza. Beza, Ustaz. Ya, dua situasi yang berbeza. Mula-mula masa nak mati tu dah, dia dah nampak dah apa kesan buruk yang dia dah dapat setelah dia tak nak berubah juga walaupun ayat At-Takasur telah turun. Dekat sini kita kena cari dalil lain lah, hadis ke nazak kan. Lepas tu ketika dia berada di alam barzakh, di alam kubur, dia akan diazab. Nampak tak? Faham tak ayat 3 dengan 4? Nampak tak perbezaan dia? Okey, dapat ya? Jelas? Dapat, jelas. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada macam mana nak padam. Saya pergi eraser sekejap dapat pun padam. Sekejap Ni cikgu sekolah kena mengajar macam ni lah ni. Cikgu kesian, cikgu ajar PDPR kan. Penat tau nak sediakan bahan mengajar online. Tahulah anak-anak kita macam mana kan. Penat tau. Tapi ngajar tuan-tuan dan puan ni senang je. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kan? Ngajar online. Tapi senang duduk kat rumah. Tapi nak sedia bahan mengajar tu. Sebab tu kita kena ucap terima kasih banyak-banyak pada guru-guru kita. Sebenarnya. Kita nampak macam simple je. Alah buka laptop aja. Tak. Sebenarnya nak sampaikan info tu kepada pelajar tu. Ya Allah. Pasal anak-anak saya pun still
belajar online lagi ni sampai ke hari ni. Jumaat ni kelas dia orang last. Anak saya dia tak ikut sekolah yang biasa. Okay. Jadi belajar online ni memang saya tengok guru-guru tu buat Masya Allah. Kan? Maksudnya yuran yang kita bayar tu tak berbaloi. Maknanya tak setimpal apa yang guru-guru tu sediakan. Sebab macam saya memang mengajar juga. Jadi kita tahu tahap ketafan tu. Maksudnya kepayahan tu. Tapi sebab kita tahu sikit sebanyak ayat Quran kan, kita tahu dunia susah. Jadi kalau kita anggap susah tu sebagai balasan akhirat, so dia akan jadi ringan lah. Orang nampak kesian kan, susah nak buat. Memang kalau kita nilai memang susah lah. Tapi kita yang telah menjadikan mengajar ni sebagai salah saham kita di hari akhirat, maka dia akan jadi ringan. Itu sekadar perkongsian pertemuan. Okey, dah dapat tadi kan? Okey, sekarang ni kita pergi dekat sini. Okey, ada pendapat pertama kata ayat 3 tadi tu kalla sawfa ta'lamun, maknanya azab dalam kubur. Akibat ni tetap boleh tukar. Akibat tu maksudnya kesan buruk lah, azab dalam kubur. Ayat keempat, summa kalla sawfa ta'lamun. Dia kata kemudian jangan sekali-kali nanti kau akan tahulah. Maknanya adalah azab di akhirat. Okey, ada beza tak situasi, bentuk? Okey, ayat 3 azab dalam kubur, ayat 4 azab di hari akhirat. Jelas? Boleh faham? Boleh faham Boleh. Maksudnya dekat kubur pun kena azab, di hari akhirat pun kena azab. Jelas? Okey. Azab tu Allah akan beri kepada siapa? Kepada alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Okey. Pendapat kedua kata ayat 3 tu adalah azab. Azab apa sebenarnya? Akibatnya adalah azab. Azab tu kalau kita hubungkan dengan ayat yang kedua kan pasal kubur kan? Kan hatta zurtumul maqabir. Maksud dia pendapat kedua kata azab dekat situ adalah azab kubur. Tetapi ayat 4 adalah sebagai penegasan kepada azab dalam kubur. Faham tak? Maksudnya ayat keempat tu dia bukan azab lain. Faham tak? Dia azab yang sama dekat ayat 3. Cuma kenapa diulang sekali lagi pada ayat yang keempat bagi azab yang sama? Jadi fungsi ayat 4 tu sebagai apa? Sebagai taukid, sebagai penegasan. Jelas? Pendapat ni, pendapat yang kata seperti ni, seperti Al-Tabari, Al-Imam Al-Tabari, dia ulas tentang ni. Dia kata ayat 4 ni, thumma kalla sawfa ta'lamun, dia kata adalah sebagai taukid, pengukuhan, penegasan kepada ancaman yang telah diberikan pada ayat yang ketiga. Okey, jelas. Kenapa ayat 4 tu digunakan sebagai penegasan, pengukuhan kepada amaran pada ayat ketiga tu? Kalau kita baca dalam ulasan Al-Tabari, memang kalau orang Arab, okey, kalau orang Arab ni jika dia suka nak mengukuhkan sesuatu perkara, dia akan guna kaedah apa?
at-takrar. Dia buat repetition. Faham tak? Kalau kita baca ayat nombor 4 kan. Sekejap, saya ni. Kalau kita baca ayat nombor 4, kita akan jumpa repetition kan? Sama tak ayat? Kalla, tengok ya. Tengok sini. Kalla, sekejap Kalla sawfa ta'lamun. Sama tak baca ayat 3? Sama. Cuma bezanya ada summa. Jadi kata para ulama, kata Al-Imam Al-Tabari, method orang-orang Arab, kalau dia nak mengukuhkan sesuatu perkara, dia akan ulang sekali lagi. Dekat situ. Jadi berdasarkan apa yang kita pelajar ni, mana pula pendapat ketiga dia dah hilang dah. Kan? Dekat 3 ni, okey. Sebenarnya dia berlaku khilaf ya di kalangan para ulama. Nak ambil yang mana? Tetapi kita akan dapat, kalau kita baca keseluruhan ayat, sebenarnya dua-dua. Kita dapat kesimpulan dia akan jadi macam ni lah. Dia sama ada dia macam ni. Kalau kita belajar tentang, sebab ayat nanti, sebab dekat ayat nombor sebab ada ayat nombor sebab ayat nombor 6 tu dia akan cerita azab dekat akhirat. Sebab tu ada para ulama dia tak masukkan dekat ayat 4 tu cerita ke akhirat macam pendapat pertama. Maknanya para ulama kata ayat 3 dan 4 tu dia fokus tentang azab kubur. Dia fokus tentang, maksudnya dia sampai dekat kubur je. Tapi kalau akhirat tu dia dah masuk nanti dekat ayat 6. La tarahunnal jahim. Okey, jelas tak maksud dia? Maksud dia, kesimpulan dia, dia susah juga tahu nak cari satu pendapat mana kita nak pakai dia. Dua-dua semua ni betul. Semua betul. Sebab kita belajar kan, pertama nak tahu kita ni kesan buruk kita memang akan berlaku ketika nazak lah. Nazak memang kita akan tahu. Bahawa kita baca Al-Quran memang kita tahu. Kan roh tu dipaksa keluar. Lepas nazak, dekat kubur. Dekat alam kubur. Dekat alam kubur, baru pergi akhirat. Jadi, dekat juga, maksudnya pendapat ketiga ni, boleh juga kita guna. Sebenarnya semua sebenarnya boleh diguna pakai. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, tapi sebab ada summa tadi tu, maka yang pendapat kedua ni macam dia dah macam agak, kita nak cakap tak kena pun tak boleh juga, sebab ulama yang hebat-hebat kata macam tu kan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya nak kata mana satu sebenarnya. Wallahu a'lam. Sama ada ayat 3 tu dia dikhususkan pasal ketika nazak, ayat 4 tu dia cerita tentang azab dalam kubur, ataupun ayat 3 tu pasal dalam kubur, ayat 4 tu pasal akhirat. Jelas. Sebenarnya ialah kita bahkan kita tahu kan ada dua azab kan. Azab masa dalam alam kubur, azab di hari akhirat. Boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Saya minta maaf banyak-banyak. Sebab saya tak boleh nak menentukan pendapat mana yang lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak jumpa lagi macam mana cara nak memilih antara semua ketiga-tiga pendapat. Okey. Dah jelas ya? Faham ya? Okey. Ada persoalan tak nak tanya sebelum kita pergi kepada ayat yang kelima? Ada soalan? Jelas? Boleh saya teruskan? Boleh Ustaz.
Boleh ya? Ustaz. Boleh saya teruskan. Alhamdulillah. Boleh Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada ayat 65. Okey, perlahan kita belajar. Saya pun mungkin tak pukul berapa ni sebab badan pun sebenarnya saya kurang sihat sebenarnya puan ya. Badan macam nak demam sebenarnya. Sebab semalam saya cucuk booster tu. Ya. Jadi kesan dia tu ada sikit lah. Kata doktor, kalau cucuk yang dos booster tu, kalau dia ada kesan tu maksudnya okey lah tu badan kita tu. Jadi pagi tadi saya drive pula. Ya. Jadi tangan yang dicucuk tu memang kalau kita memandu kereta kan kita pegang steering. Jadi tangan tu memang tak duduk diam lah. So nak kita nak buka baju, nak pakai baju pun tangan sebelah kanan tu tak boleh nak. Lepas tu saya pula jenis naik motor. Kan? Doktor kata jangan mandu. Degil. Kalau doktor semalam dia cakap kalah, saya tinggalkan lah. Okey tapi memang ialah belasah je lah kan, insyaAllah. Jadi saya pun dah mula rasa badan memang dah mula nak demam. Okey, tak apa. Itu ujian saja. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 5. Ayat nombor 5. Ayat nombor 5 ni, kita akan jumpa ayat dia bentuk lain dah. Kita tak jumpa dah yang Allah kata saufa ta'lamun tadi dia dah tak ada dah. Jadi kita pergi kepada ayat 5. Okey, ayat 5 ni Allah mengulang buat kali yang ketiga. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Okey, kalla. Okey, dalam ayat ni mungkin kita kena buat perubahan sikit ya. Kejap. Ini kala ke berapa kita jumpa? Kala yang ke-3. Okey. Siapa dekat Quran terjemahannya, dia terjemah apa kala dekat sini? Ayat nombor 5. Saya mohon bantuan tuan perempuan. Demi sesungguhnya. Demi sesungguhnya. Okey, yang lain ada tak? Ada tak dia terjemah jangan sekali-kali? Kala kat sini. Pada ayat nombor 5. Ada Ustaz. Janganlah begitu. Samalah. Janganlah begitu. Nombor 4 pun janganlah begitu juga. Yalah, janganlah begitu tu maksudnya jangan sekali-kali lah tu. Dia kata jangan sekali-kali. Okey, boleh juga guna. Sebab apa tahu? Cuma saya tak nak terang terlalu teknikal. Okey, kejap. Jangan sekali-kali. So ada dua lah. Sesungguhnya. Sebab memang kala ni, kalau siapa yang ikuti tadabbur surah Al-Alaq ataupun tuan-tuan sempat merujuk kepada nota surah Al-Alaq, memang salah satu maksud kala kan ada 4. Salah satu kala fungsi dia memang satu untuk larangan. Okey, larangan. Melarang lah, melarang. Okey. Fungsi dia yang kedua adalah untuk menunjukkan sesungguhnya. Dia macam actually, macam itulah. Dia nak menunjukkan kepada haqqan, sebenar-benarnya. Boleh juga. Kalau bukan sesungguhnya saya takut nanti tuan-tuan ingat yang macam inna kan. Sebab tu bahasa Melayu ni dia tak banyak, dia tak macam bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia lain. Inna sesungguhnya. Tapi dia mudah dia macam ni. Sekejap ya, saya ambil pemadam sekejap. Okey. Dia sekejap. Okey. Mana saya punya pen tadi? Okey. Yang kedua apa? Yang kedua maksudnya apa? Haqqan. Sebenar-benarnya. Boleh jugalah yang kedua. Samalah macam demi sesungguhnya. Boleh juga. Sebenar-benarnya.
sebenar-benarnya. Nampak tak tulisan saya ni? Tak maaf ya, sebab saya pegang mouse ni, saya pegang tikus ni dia tangan kanan. Okey. Dapat tak? Kalau jika kita berpegang kala kat sini, bentuk larangan, berfungsi melarang, itu yang pergi kepada makna ni. Jangan sekali-kali, jangan sebegitu. Jika kala dekat sini, kita nak menerangkan haqqan, maksudnya sebenar-benarnya. Itu yang akan terjemah sesungguhnya. Okey. Dua-dua tu sebenarnya boleh digunakan. Tapi fungsi ayat 5 ni masih ingat lagi tadi. Fungsi ayat 5 adalah untuk apa? Nak bagi teguran, nak bagi teguran kepada orang yang ada sikap seperti itu. Salah satu teguran bentuk larangan lah. Kan jangan sekali-kali. Kita memang faham direct lah. Oh, maknanya tak boleh buat lah. Kita faham. Itu dia akan guna kataan kala. Tapi ada cara kedua, nak menyuruh orang itu supaya dia berhenti. Okey, suruh supaya dia berhenti. Kita boleh kata macam ni. Sebenar-benarnya kalau ta'lamuna, kalau kamu tahu, kalau kamu mengetahui dengan ilmu yang diyakini. Kalau kita baca nombor 5, dia macam tergantung kan. Kita akan faham seperti kalau kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin. Dekat mana yang ayat nombor 5 tu kata kalau kau ada, maksud soalannya bahasa mudah dia macam ni. Kalau kau ada ilmu lah, kalau kau tahu dengan, kalau kau ada ilmu yang yakin, kan, kau tahu tentang kau tak patut sebenarnya bersikap seperti ayat 1 dan 2. Faham tak maksud dia? Maksud dia, saya ulang sekali lagi. Ayat kelima ni, dia boleh membawa makna, kan nampak tak? Kalau kan, lau kat situ, kalau kat situ. Okey, maksud dia, kalau kau tahu dengan yakin, dengan ilmu yang yakin, kesan buruk, balasan buruk, bersikap seperti al-hakumut takatsur tu tak boleh buat, kau takkan buat. Faham tak? Boleh faham kan? Maksud dia macam kalau kita terjemahkan sesungguhnya. Seandainya Boleh jugalah, sekiranya boleh, ataupun sebenar-benarnya. Kalau kau tahulah, kau tahu, kalau kau tahu apa? Apa yang kau akan hadapi, apa kesan buruk yang kau akan dapat dengan ilmu yang yakin. Kenapa ilmu tu dia ada perkataan yakin? Menunjukkan, tulis kat situ, ilmu dia ada dua. Ada dua. Okey. Rendah muna. Kan. Pertama apa? Ada ilmu yang kita yakin tentang sesuatu yang kita tahu tu. Maknanya ada ilmu yang kita tak yakin. Faham tak? Contohnya, ada orang bagi tahu nanti kalau mati ada azab kubur tau. Contohnya ada orang bagi tahu dekat dalam kubur tu nanti ada azab. Dia dapat ilmu tak? Dia dapat ilmu. Tapi dia yakin tak maklumat tu? Kalau dia yakin, dia panggil ilmul yaqin. Tapi kalau dia tak yakin, dia panggil ilmu tak yakin lah. Boleh faham tak maksudnya?
Boleh jelas, boleh beza tak? Kenapa Allah guna dalam ilmu, lepas tu ada yakin. Yakin ni saya tak perlu nak menerangkan lagi lah. Lawan yakin ni ragu-ragu, syak kan. Tapi kenapa dia kata ilmu? Nak menunjukkan ilmu ni ada dua. Ada yang kita yakin, ada yang kita tak yakin. Contoh ilmu tentang apa? Pengetahuan tentang apa? Info tentang apa? Maklumat tentang apa? Maklumat tentang apa? Tentang kesan buruk yang Allah akan beri kalau waktu nak mati nanti, kalau dalam alam kubur tu. Jadi kalau kita yakin azab kubur tu nanti ada, akan diberikan kepada orang yang alhaqumut takatsur, tentu kita akan berhenti bersikap sedemikian. Ataupun kita tak nak jadi seperti sikap seperti itu. Okey, dapat beza dia. Okey, cuma pemakaian kala dekat sini ni apa? Kat situ. Tapi sampai juga maklumat tu. Kalau kita kata jangan sekali-kali. Maksud dia jangan kau ada perangai macam tu. Kalau kau tahulah kesan dia dengan ilmu yang yakin. Sampai juga maklumat tu. Ataupun kita kata sebenar-benarnya kalaulah engkau mengetahui dengan ilmu yang yakin. Kalaulah engkau ketahui tentang apa? Tentang yang ayat yang sebelum tadi itulah. Ayat yang kata nanti ta'lamun, saufa ta'lamun tadi tu kan, yang kita dok bahas 3 pendapat tadi tu. Maksudnya kalau kita yakin orang yang lalai dari ingat Allah, sibuk dengan dia kumpul harta sampai dia lupa pada Allah Taala ni, nanti kalau dia tak berhenti panggil macam tu, Allah Ta'ala akan beri azab nanti dalam kubur. Jadi kalau dia percaya tu yakinlah. Jadi kalau dia yakin tentang info yang dia dapat tu, ilmu tu, maka dia akan berhenti. Dia takkan buat. Okey. Faham tak ayat nombor 5 ni? Boleh faham tak? Faham, Ustaz. Boleh, Ustaz. Boleh. Okey. Dia maksud dia ayat nampak tak ayat nombor 5 ni dia boleh digunakan sebagai mencegah, menghalang daripada sifat al-hakumu takatsur. Betul kan? Kalau ayat yang 1-2 tadi berbentuk macam bentuk amaran lah. Jangan. Kalau kau buat juga kau tahulah. Ataupun dia bagi, kalau macam ayat nombor 5 ni, kaedah dia macam mana selalu kita guna ya? Siapa boleh bagi contoh? Contohnya kita taklah larang di dalam bentuk ketegasan tu. Tapi kita kata setakat yang aku tahulah, kalau orang bertindak seperti ni, dia akan dipenjarakan. Contoh kan. Kita kata, setakat ilmu yang aku tahu, kalau kau buat macam ni, kau akan ditangkap oleh polis. Faham tak maksudnya? Cuma, itu kata, kalau kau yakin apa yang aku cerita ni, benda macam ni dibuat ni, sebenarnya salah tau dari sudut undang-undang. Jadi kita tak kata engkau jangan bersikap macam tu. Tapi sampailah maksud dia. Dah jelas ya? Tapi boleh juga kita masukkan kalau situ, maknanya jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali maksudnya kalau kau buat juga, nanti kau akan tahulah kesan buruk tu dengan ilmu yang engkau yakini. Kalau kau tahu, kau akan berhenti. Okey, jelas ya? Boleh faham tak? Boleh faham tak ayat nombor 5 ni? Saya nak tanya dulu. Jelas tak? Boleh saya Boleh, Ustaz. teruskan dengan ayat yang berikutnya. Macam nak berhenti awal tapi banyak kena gagahkan juga. Okey. Jadi kita tengok
ulasan ayat 5, tengok ayat 5. Tengok dalam tafsir Jalan dia kata apa? Dia kata ya'ni mengetahui secara yakin. Sebab dalam ayat tadi dia umumkan, kalaulah kau mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Tapi tahu tentang apa? Tahu tentang apa? Dekat tafsir Jalan kata yakni mengetahui secara yakin. Ini jawapan tahu tadi. Tahu tentang apa? Tahu akibat berbangga-bangga terhadap perkara-perkara yang kamu gunakan untuk menyibukkan diri. Maksudnya, kalau kita tahu dengan yakin tentang apa? Kata kunci dia mudah je. Akibat. Tahu dengan yakin tentang apa? Akibat buruk. Akibat buruk tu akibat buruk apa? Ayat nombor 4, ayat nombor 3. Termasuklah ayat yang berikutnya nantilah. Okey. Menunjukkan kepada kita apa teladan dia. Kalau kita belajar tentang mana-mana azab Allah, kesan buruk, balasan buruk oleh Allah, tak kiralah sama ada ketika nak mati ke, ketika mana roh kita nak keluar ke, ketika kita berada di alam kubur ke, tentu kita takkan buat seperti mana alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Okey, dah jelas dekat situ. Jadi kita pergi kepada ayat 6. Cuma saya minta maaf banyak-banyak. Mungkin saya kena berhenti awal pada petang ni. Saya dah maklum pada penganjur kita, kepada Zandra tadi. Memang kita kena sambung. Sebenarnya saya cuba nak ulas secara ringkas pada petang ni, nak bagi habis semua ayat. Tapi saya rasa macam bersalah. Hati ni rasa tak boleh. Saya nak kena terangkan juga. Sebab kita dah take time tadi dekat terah huruf ataf. Dekat huruf ataf tadi. Tapi dia memudahkan kita belajar nanti dekat ayat 8. Cuba kita tengok ayat 8 kejap Kita tengok Saya tinggalkan persoalan tu pada tentara perempuan. Kenapa kita ambil waktu panjang terang dekat huruf ataf tadi? Ini reason dia. Kan? Yalah, kadang-kadang dia macam-macam cara orang nak belajar tadabbur. Ada orang nak cepat, ada orang nak ulas pendek-pendek dalam ustaz, ada orang dia kejar nak cepat habis belajar surah supaya dia tahu aku dah banyak surah habis. Ada orang, setengah orang dia tak suka belajar penerangan yang terlalu ringkas sangat. Ada orang detail macam tu, ada juga. Jadi saya kena ambil yang sedang-sedang lah. Okey, dia begini. Kalau kita tengok ayat 6 kan, ayat 6 dengan 7 ni, dia pasal apa? Kita tengok. Ayat 6 pasal neraka. Nama neraka tu adalah Al-Jahim. Nanti kita ulang minggu depan. Pasal neraka. Lepas tu ayat nombor 8 pasal Al-Jahim juga. Dia samalah ayat nombor 6 dengan ayat nombor 7 pasal neraka. Cuma bezanya melihat neraka tu dalam dua situasi, dalam dua keadaan. Al-Jahim tu neraka. Okey, ni ayat 6 7 mudah ingat. Ayat 6 dan 7 Allah sebut spesifik apa kesan buruk tu. Kalau al-hakumut takatsur tu adalah al-jahim, neraka. Tengok susunan ayat Tiba-tiba ayat terakhir Allah tanya pasal nikmat. Thumma, kemudian la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allah kemudian kamu akan benar-benar. Sekejap saya nak bersin sekejap. Tengok, perhatikan baik-baik. Saya tinggalkan persoalan tu untuk kita bincangkan pada minggu depan. Waktu kita baca ayat 8 kan, Allah kata kemudian kamu benar-benar akan ditanya tentang nikmat. Saya nak tanya tentang perempuan.
Kenapa Allah nak tanya pasal nikmat ni lepas ayat neraka? Betul tak? Paling mudah tadi kan? Neraka. Lepas tu Allah cerita pasal apa? Nikmat kan? Tengok ya susunan ayat. Dah masuk neraka, baru soal jawab pasal nikmat. Macam pelik kan? Neraka kan ayat 6 sampai ayat 7. Nikmat ayat nombor 8. Atau nikmat dekat sini merujuk kepada tanya dulu dekat nikmat, lepas tu baru masuk neraka. Betul tak? Kita belajar alam akhirat, memang Allah hisap dulu pasal nikmat apa dah buat, lepas tu barulah Allah bagi jawapan. Nikmat kau guna tu layak tak kau masuk syurga, kau masuk neraka? Contoh kan? Ada beza tak? Tanya nikmat dulu, hisap tentang nikmat dulu, barulah tahu ke neraka ataupun ke syurga lah. Betul tak? Tapi ayat ni susunan dia lain. Lepas cerita masuk neraka dulu, lepas tu kau akan ditanya tentang nikmat. So, apa tu tak faham? Penyesalan ke Ustaz? Ni perkataan semua ni penting, dia beri jawapan, nak menunjukkan. Sebab kalau kita baca, cuba kita baca tafsir ulama kata, ulama tafsir dia akan ramai terjemah kat sini. Dia akan ambil ilmu ni. Dia akan cerita Allah akan tanya nikmat makan, minum, nikmat masa, nikmat umur. Maknanya, kalau nikmat-nikmat tu ditanya, dah guna macam mana, bagaimana digunakan, mestilah pasal nikmat dulu hisap baru masuk neraka. Tapi dekat ayat ni dia beza. Dia cerita pasal neraka baru pasal nikmat. Sebab ayat yang pertama tu berkenaan dengan nikmat. Ayat pertama berkenaan dengan nikmat. Okey, Yang ni itu megah-megahkan hingga lalai. okey, dia ada kaitan. Itu dari sudut pembuka dengan penutup dia pasal nikmat. Betul. Maksudnya nikmat itulah yang orang salah gunakan, sepatutnya bawa ingat pada Allah. Tapi nikmat tu dia gunakan untuk dia alhaqu. Bermegah-megah. Tapi kenapa nikmat tu disusun, ditanya selepas masuk neraka? Kalau kita belajar perkataan summa ni, memang kita belajar tadi, dia bentuk susunan. Maknanya, lepas tengok neraka, baru tanya pasal nikmat. Betul dah summa tu. Dekat sini penting untuk mendapatkan pentafsiran. Adakah kita nak kata, sebenarnya ayat 8 ni, sebenarnya dia patutnya dijadikan seperti, maknanya dari sudut maklumat, nikmat dulu, baru masuk neraka. Dia tanya pasal nikmat. Tapi ada para ulama kata, tak, bukan macam tu. Para ulama kata, cuba tengok perkataan summa ni. Kan summa masuk kemudian. Maksudnya ikut susunan ayat. Ingat, susunan ayat Quran wahyu. Jadi, kalau kemudian, maknanya dah masuk neraka, baru Allah tanya pasal nikmat, macam mana tu? So, kenapa Allah tanya pasal nikmat tu kalau dah masuk neraka? Syairah sebut tadi tu ada kaitan dengan penyesalan. Ya, ada berkaitan dengan penyesalan. Lepas tu isu dia, an-na'im dekat sini nikmat apa? Adakah nikmat bersyukur? Nikmat syukur ke, nikmat makan minum ke? Kalau para ulama yang dia mengulas an-na'im ini, nikmat makan, minum, air, masa, mereka akan terjemah dekat sini. Mereka akan ulas seperti ini. Tapi para ulama lain yang dia kata, cuba tengok, kerana Allah guna summa, kemudian lepas tu na'im dekat sini sebenarnya adalah nikmat syurga. Macam mana kita nak kata na'im kat sini nikmat syurga? Maknanya orang dah masuk syurga, orang dah masuk neraka ditanya pasal nikmat. Sebab perkataan an-na'im. Okey. Faham tak soalan saya? Jelas tak?
Jelas tak maksud dia? Sebab itu saya terangkan tadi waktu panjang terang tersumma ni. Untuk menunjukkan betapa pentingnya melihat huruf hubung ni. Sebab ayat ni kan dia disusun 6, 7, 8. Ingat ya, susunan ayat memang wahyu. Maknanya penyusunan ayat tu dia memberi makna. Lepas tu pula ada semak. Next. Di sini dia membawa kita kepada tadabbur lebih dalam. Kronologi lah Ustaz. Ya, dia bentuk kronologi lah. Tapi isu dia kan, selama yang kita faham, mestilah Allah hisap dulu nikmat, betul tak? Nikmat masa gunung apa, nikmat muda waktu apa, nikmat deria gunung tak apa. Lepas tu barulah dia beri balasan. Tapi ayat ni dia pelik sikit. Dia pelik tu sebenarnya memberikan kita satu maklumat yang lebih dalam. Tapi kalau baca tafsir para ulama tafsir, dia akan terjemah macam ni. Inilah yang kita akan bincangkan. Adakah dalam kitab tafsir ini yang ini atau yang ini? Tapi kebanyakan dia ulas yang ni lah. Ni kita akan jumpa nanti minggu depan. Penggunaan perkataan an-na'im dalam Quran merujuk nikmat apa? An-na'im maknanya nikmat lah. Okey, itu yang saya kena ulas pada minggu hadapan insya-Allah ya. Okey. Saya tak buka persoalan. Okey. Kita tinggal kesimpan soalan tu untuk minggu depan ya. InsyaAllah minggu depan siri ketiga nanti kita akan habiskan insyaAllah. Nanti kita bincangkan lagi untuk ayat 6, untuk ayat 7 dan ayat nombor 8. Kalau kita dah habis bincang, dah belajar, seronok baca at-takatsur. Alhaakumut takatsur. Seronok. Kita boleh jadikan dalam solat malam. Ayat yang kita faham, kita jadikan dalam solat tu akan bawa kepada khusyuk. Sebab tu salah satu cara untuk khusyuk dalam solat adalah memahami apa yang kita baca ketika solat. Sebab tu kita kempen buat belajar surah-surah pendek ni, surah-surah lazim. Boleh guna dalam solat. Baik. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kepada penganjur kita Raudhah Sandra ya, di atas penganjuran majlis ilmu yang sangat baik ini, juga kepada tentera perempuan ya, sangat setia boleh ikuti majlis ilmu ini daripada satu minggu kepada satu minggu yang lain. Saya selaku pembimbing majlis sesi tadabbur ni, kalau ada kekurangan, kesalahan, ya mungkin pendekatan saya berbeza dengan yang lain-lain atau sebagainya, ada nampak kelemahan ke, saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak. Itu dengan kadar ilmu yang Allah beri kepada saya. Ya, jadi tuan digalakkan untuk mempelajari juga kepada pembimbing-pembimbing yang lain lah. Moga-moga dapat manfaat. Jadi kita sudahi majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz.